Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rebecca Libo di Mutakhir edisi petang bersamaan 1 April 2022 di Sabah Hits Online TV. Kita terus ke tajuk utama. MCC YEC membuat kunjungan hormat di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah. Majlis Pelancaran Bisnes Usahawan Sepanggar, Majlis Pelancaran Projek Solar berskala besar di Sabah. Di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor telah menerima kunjungan hormat dari Dewan Perniagaan Cina Malaysia. Jawatan Kuasa Usahawan Muda MCC YEC Cawangan Sabah diketuai oleh pengurusi barunya AR James Wong Ken Peng di kediaman rasminya di Srigaya Kelmarin. Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor berharap golongan profesional termasuk usahawan muda dapat bersama membantu kerajaan negeri bagi menjayakan hala tuju Sabah Maju Jaya. Sokongan dan penglibatan usahawan muda dan profesional sangat penting dan dialu-alukan bagi membantu kerajaan membangunkan Sabah. James dan jawatan kuasanya juga menzahirkan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah dan kerajaan negeri di atas usaha gigih dan komitmen dalam membangunkan negeri Sabah. Saya IBLB, saya Rishni Ham, dan saya Shazena Azman. Kami dari Sabah Hits dan Sabah Gazette ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2022. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah menolak permohonan bekas finalis MasterChef Malaysia Itika Siti Norashkin yang berhadapan dengan tuduhan membunuh pembantu rumahnya bagi mendapatkan pelapasan ikat jamin. Ibu 3 anak berumur 33 tahun itu bersama suaminya Muhammad Amre Yunus alias Unos, 40 yang merupakan seorang kontraktor didakwa bersama membunuh pembantu rumah mereka pada Disember tahun lalu. Pertuduhan ke atas mereka dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pasangan berkenaan didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu pada 29 Disember lalu, namun tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin sehingga tarik perbicaraan kerana membabitkan kesalahan yang tidak boleh diikat jamin. Mahkamah Magistrate sebelum ini menetapkan 17 Mei depan untuk sebutan semua kes kerana masih menunggu laporan bedah siasat dikeluarkan. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali. Di Kota Kinabalu, usahawan di negeri ini digalakkan untuk terokai bidang atau produk baru yang lebih sesuai dengan pasaran dunia masa kini. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Khan berkata, ia perlu agar perniagaan dan produktiviti terus relevan dan berdaya saing serta maju seperti dalam bidang pertanian, perladangan, perkhidmatan, kejuruteraan, kesenian, multimedia dan lain-lain. Beliau juga berkata, begitu juga dengan bisnes usahawan Sepanggar BUS yang digalakkan membuat penampilan yang lebih mantap dan efisien di samping dapat mempertajamkan ilmu marketing digital. Selain itu, beliau juga menyeru kepada belia dan beliawanis di luar sana supaya menyahut segala peluang yang disediakan, katanya ketika berucap semasa Majlis Pelancaran BUS di sini Kelmarin. Yaakob berkata, antara peluang yang disediakan kerajaan adalah seperti kursus, latihan dan program keusahawanan agar dapat memantapkan lagi kemahiran dan perniagaan masing-masing. Dan beliau juga berharap komitmen seperti ini dapat diteruskan untuk membantu dan membimbing usahawan yang terdapat di dalam BUS. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa nih kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang berjumpa kakak. Oke. Pergi, Aku buat dulu.
Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih. Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyusulkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita stray dorang mama. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Lahadatu pembukaan semula pintu sempadan dan peralihan negara ke fasa endemik bakal membawa cabaran baru kepada Eskom. Komander Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata, pihaknya percaya pembukaan sempadan yang bermula hari ini akan meningkatkan aktiviti jenayah rentas sempadan. Katanya, ia sudah pasti bakal merancangkan lagi industri pelancongan negara dan dikhawatiri membuka ruang kepada penculikan untuk wang tebusan untuk bergiat aktif semula. Hamzah juga berkata pihak Eskom bagaimanapun sentiasa bersiap sedia dan akan terus memperkasakan sempadan darat dan laut Ezon menerusi pelbagai operasi terancang. Katanya, seperti sedia maklum, Eskom dipertanggungjawabkan untuk mengkoordinasi pengoperasian dan pengawalan kawasan keselamatan merangkumi 10 daerah pantai timur dari Kudat hingga ke Tawau. Selain itu, Eskom juga akan turun memperkasakan ops gasak laut dan darat yang direncanakan secara berjadual serta terancang dengan kerjasama PDRM, ATM dan Maritim Malaysia, katanya. Kita kembali selepas ini. Beat Coffee ni so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Di Kota Kinabalu, sebanyak 8 buah syarikat akan melaksanakan pembinaan projek solar berskala besar menerusi perjanjian yang ditandatangani di antara pemaju projek LSS dengan ACSB. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Malaysia, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, projek dengan kapasiti janan tenaga keseluruhan sebanyak 67 megawatt itu melibatkan anggaran kos pembangunan berjumlah lebih 268 juta. Dalam konteks ini, program LSS ini adalah antara program flagship yang diperkenalkan kementerian beliau dalam usaha memperbanyakkan penjanaan TBB. Menurutnya, program LSS di Sabah telah dilaksanakan kementeriannya menerusi Suruhanjaya Tenaga sejak tahun 2017, iaitu kira-kira 5 tahun lalu. Akhirnya, pelaksanaan elemen utama program ini iaitu perjanjian pembelian tenaga telah berjaya dimuktamadkan dan para pemaju projek ini boleh memulakan pelaksanaan projek loji jana kuasa solar, katanya pada majlis pelancaran projek berskala besar di sini hari ini. Berita itu tadi mengakhiri Mutakhir edisi petang untuk hari ini. Saya Rebecca Libau, Sabah Hits Online TV. Assalamualaikum, salam Jumaat dan jumpa lagi.